Okey, hari ini kita akan belajar tentang an-nakirah wal ma'rifah. Okey, apa yang dimaknakan dengan an-nakirah? An-nakirah ni maksud dia umum, al-ma'rifah maksud dia khusus. An-nakirah sesuatu yang umum, benda yang umum, al-ma'rifah sesuatu yang khusus atau benda yang khusus. Baik. Okey, kita pergi kepada ta'rif an-nakirah. An-nakirah ta'rif dia ismun dalla ala insan atau hayawan atau syai'in ghairi muayyan. Maksud dia kata nama yang menunjukkan ke atas manusia, haiwan atau sesuatu benda yang tidak ditentukan. Maksudnya dia ni umum. Kalau an-nakirah ni umum, contohlah dia cakap kat sini sayyaratun. Sayyaratun maksudnya sebuah kereta. Umum, kereta tu umum, maksudnya dia tak tentukan kereta yang mana satu, dia tak tentukan kereta tu kereta warna merah ke, kereta itu ke, kereta ini ke, maksudnya dia umum, sayyaratun umum. Dia tak tentukan kereta tu besar ke kecil ke. Okey, jadi sayyaratun maksudnya sebuah kereta dan kereta itu tidak ditentukan kereta apa. Maksudnya ada persoalan lagi, kereta apa, kereta siapa. Okey, itu maksudnya itu maknanya nakirah, banyak lagi, Boleh kita kata maktabun, qalamun, yang penting dia tak ada alif lam. Sayyaratun, contoh kalau sayyaratun tiba-tiba kita masukkan tambah alif lam as-sayyarah. As-sayyarah tak boleh sebab as-sayyarah ni dah membawa maksud kereta itu. As-sayyarah dah membawa maksud kereta itu. Okey. Rajulun, seorang lelaki. Okey, dia tak tentukan rajulun tu handsome ke, rajulun yang mana ke, rajulun yang itu ke, rajulun yang ini ke. Okey, maka dia umum. Okey, banyak lagi contoh maktabun, qalamun, apa-apalah. Nakirah simple, maksudnya benda tu umum, dia tak tentukan kereta siapa, orang yang mana, dia tak ada sandaran. Okey, manakala pergi kepada ma'rifah pula, al-ma'rifah, ta'rifu ismil ma'rifah ismun dala ala insan atau hayawan atau syai'in muayyan. Kata nama yang menunjukkan ke atas manusia, haiwan atau sesuatu benda yang tidak ditentukan. Baik. Kalau tadi ta'rif nakirah, sesuatu benda yang tidak ditentukan, manakala ma'rifah ni pula suatu benda yang ditentukan. Kita tahu benda tu dia dah ditentukan. Okey, anwa' ma'rifah ada 7. Okey, yang pertama kita tengok al-idhafah. Al-idhafah tu maksudnya sandaran. Okey, contoh diberi kat sini kitabul qawaidi. Kitabul qawaid maksudnya buku qawaid. Kitab disandarkan dengan al-qawaid, maksudnya buku qawaid. Contohlah kalau ustazah bagi kitabun sahaja. Okey, itu nakirah ke makrifah? Dia akan jadi nakirah lah. Kerana apa? Kerana umum, dia tak tentukan tu buku apa, tu buku siapa, tu buku warna apa. Okey, maka kalau kita kata kitabun sahaja, itu nakirah. Kalau kita kata kitabul qawaidi, dia terus jadi makrifah. Kerana apa? Kerana kita dah sandarkan kalimah kitabun tu kepada qawaid, maka dia jadi idhafah. Jadi idhafah ni, mana-mana kalimah yang idhafah, dia tergolong dalam jenis makrifah. Kerana apa? Sudah ditentukan. Dia dah sandarkan pun kitab itu dengan benda apa. Jadi kitabul qawaid maksudnya buku qawaid. Okey. Seterusnya al-mu'arrafah bi alif lam, penambahan alif lam. Okey, al-kitabu. Macam tadi Ustazah kata, kalau kita kata kitabun sahaja membawa maksud buku, sebuah buku. Kalau kita kata al-kitabu, automatik maknanya berubah, membawa maksud al-kitab, membawa maksud buku itu. Al ni boleh juga kita membawa maksud itu. Contoh sayyaratun, sebuah kereta. Bila mana kita tambah as-sayyaratu, maksudnya kereta itu. Ar-raisu, maksud dia ketua itu. Al-baqaratu, maksudnya lembu itu. Okey. Pergi kepada nombor 3, ad-dhamair. Dhamir, kata ganti diri yang ada 14 tu. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Okey, itu semua. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Okey, dhamir ni memang kita dah sedia maklum. Memang makrifah. Kita dah tahu dah. Contohlah kalau huwa. Adakah huwa ni umum? Tak. Sebab huwa ni
Kalau kita tahu maksud dia, kalau kita terjemahkan maksud dia, dia seorang lelaki. Maksudnya kita dah tahulah. Kita dah tentukan. Oh, huwa. Huwa tu dia. Dia tu seorang lelaki. Huwa Muhammad. Kita dah tahu. Dia tu Muhammad. Anta, awak. Kan? Awak seorang lelaki. Kita tak tentukan. Orang yang mana? Awak ke, saya ke, dia ke? Tak. Jadi, anta tu memang dah makrifah dah ditentukan dah. Kita dah tahu dah. Dan juga 14 lagi dhamir. Yang seterusnya ismul alam, kata nama khas. Okey, contoh nama orang Yusuf. Bolehkah kita nak kata Yusuf ni umum? Tak boleh, sebab Yusuf tu memang nama orang. Apa-apa nama orang mestilah makrifah. Sebab Yusuf tu kita dah tahulah orang yang bernama Yusuf. Kita tak boleh kata Yusuf umum. Tak. Kita kata tak ramai orang, tak semua orang nama dia Yusuf. Okey, sama juga Zainab nama orang Mesir. Bolehkah kita kata Mesir ni umum? Tak. Mesir ada satu saja. Jadi Mesir nama-nama negara ditergolong daripada anwa' makrifah. Okey, ismul alam tu kalau kita nak tahu ismul alam tu dia mestilah, kalau dalam bahasa Melayu kita belajar hurufnya mesti huruf besar. Jadi macam nama orang, nama negara, nama negeri. Okey, seterusnya ismul isyarah, kata tunjuk. Okey, ini haza, ini zalika, itu tanika pun itu. Okey, kalau ini itu tu memang kita dah tentukan dah makrifah dah. Oh, dia ni, yang mana? Yang ini, okey, yang itu. Okey, isim isyarah. Sama juga isim mausul yang allazi, allati, kita tak boleh nafikan isim isyarah dengan isim mausul tergolong dalam ma'rifah. Okey. Seterusnya munad dan nakirah maksudah bin nida, seruan. Okey. Ya rajulu. Okey, jadi rajulu ni dia jadi ma'rifah. Kenapa kita kata rajulun ni makrifah? Kerana ada ya kat depan ni. Contohlah kalau ustazah kata, kat atas tadi kan dia ada bagi rajulun. Kalau ustazah kata rajulun je, seorang lelaki. Maksudnya kita tak tentukan pun siapa lelaki tu. Lelaki tu ramai kan. Okey. Jadi bila mana adanya huruf nidak kat depan ya rajulu, automatik rajulun ni jadi apa? Jadi makrifah. Kerana apa? Kerana mestilah kita nak seru orang yang kita tahu. Contoh ya talibu. Kalau saya kata talibun saja, itu nakirah talibun. Kalau kita kata ya talibu, dia jadi makrifah. Kerana apa? Kerana ada huruf nidak kat depan ni. Takkanlah kita nak seru, takkanlah kita nak panggil orang yang kita tak tahu. Contoh ya talibu, wahai pelajar. Contohlah nama Muhammad tu Ustazah tak tahu nama dia. Jadi Ustazah akan panggil ya talib. Ya talib. Ta'ali huna. Contoh. Ya talib. Jadi maksudnya kita dah tentukan dah talib tu yang mana. Jadi talibu kat sini dia jadi makrifah kerana apa? Kerana adanya huruf nidak di hadapan. Okey, ini berkenaan dengan an-nakirah wal makrifah. Baik, seterusnya kita pergi kepada tajuk al-idhafah. Okey, al-idhafah ni maksud dia sandaran. Sebelum ni kita pernah jumpa dalam tajuk-tajuk sebelum ni. Okey, contoh sandaran ni, contoh dua kalimah yang bersandar antara satu sama lain membawa makna satu. Contoh macam bilik guru. Okey, bilik satu kata nama, guru satu kata nama. Jadi dua kata nama disandarkan. Jadi membawa maksud satu, iaitu bilik guru. Okey, kita tengok ta'riful idhafah, nisbatun baina ismain ala takdiri harfil jar tujibu jar as-sani abadan. Penyandaran satu kata nama kepada kata nama yang lain, yang mana penyandaran ini mengandungi makna kata sendi yang tertentu yang tersirat, dan ianya menyebabkan kata nama yang kedua sentiasa berada dalam keadaan jar. Jar ni maksudnya berbaris bawah. Jadi okey, maksud dia kata nama yang kedua, yang kedua saja, bukan kata nama yang pertama. Kan dia ada dua kata nama. Kata nama yang kedua mesti berbaris bawah. Okey, kita tengok dalam idhafah, ruknani terbagi kepada dua rukun. Ada mudhaf, ada mudhafun ilaih. Okey. Okey, contoh jadi kalau adanya mudhaf dan adanya mudhafun ilaih, maka terhasillah al-idhafah. Okey. Contoh yang diberi ghurfatun naumi. Ghurfatun naumi ni maksud dia bilik tidur. Okey, jadi kata nama yang pertama tu dinamakan mudhaf, kata nama yang kedua dinamakan mudhafun ilaih. Senang, simple. Dua kalimah atau dua perkataan yang bersandar. Ghurfah dinamakan mudhaf, an-naum dinamakan mudhafun ilaih. Maka terhasillah al-idhafah. Okey, contoh lain, raisul fasli. Baris yang kedua, kata nama yang kedua mesti berbaris bawah. Raisul fasli maksudnya ketua kelas. Jadi raisun tu mudhaf, al-fasli mudhafun ilaih. Okey, simple. Al-qaidah. Kita tengok kaedah dia. Kat sini ada ismun nakirah, ada ismun ma'rifah.
diberi, kalau ismun nakirah, kalau mudhaf mestilah isim nakirah, kalau mudhafun ilaih mestilah isim ma'rifah. Maka adanya mudhafun ilaih, maka terhasillah al-idhafah. Tengok kat sini, hujratun bilik, tambah al-muallim. Hujratun ni nakirah umum, kita tak tahu bilik, kita tahu bilik je, tapi dia umum lah. Bilik yang mana, dia tak sandarkan dengan apa-apa, maka dia belum jadi ma'rifah. Tambah al-muallim. Al-muallim ni seorang guru lelaki. Guru lelaki. Jadi bila kita sandarkan hujratul mualli ni al-muallimu. Jadi bila kita dijadikan idhafah, kita sandarkan dia jadi hujratul muallimi. Mudhaful ilaih wajib berbaris bawah. Mesti berbaris bawah. Maksudnya bilik guru. Al-idhafah. Jadi ni makrifah lah. Sebab tadi kita dah belajar salah satu jenis makrifah adalah al-idhafah. Solatun. Kalau ustazah kata solatun sahaja, umum sebab apa? Solat ni banyak, ada solat sunat, ada solat subuh, solat asar. Jadi bila kita tambahkan dengan isim makrifah yang diberi as-subhu, solatun tambahkan dengan as-subhu tu, as-subhu maksudnya waktu subuh, maka jadilah solatus subhi. Tanwin pada mudhaf, wajib dibuang. Seterusnya pergi kepada hakibatun ba'. Kita nak cakap hakibatun ba' umum. Ba' siapa kan? Ba' apa? Ba' yang mana? Kita tak tahu. Dia tak tentukan ba' apa-apa. Jadi kat sini ditambahkan dengan, kita nak sandarkan dia dengan isim makrifah, iaitu huwa. Huwa ni tergolong daripada dhamir. Kita nak kata ba' tu milik dia seorang lelaki. Ba' dia seorang lelaki. Maka bila kita gabungkan hakibatuhu. Hakibatuhu maksudnya ba' dia. Dia seorang lelaki. Seterusnya pergi kepada pen. Jadi hakibatuh kita pergi kepada hakibatuh tadi. Jadi hakibatuh ni dalam ni nampak satu kalimah, tapi dia ada dua rukun. Mana dia punya, kalau kita nak pisahkan, mana mudhaf? Mudhaf dia hakibatun. Mana dia punya mudhafun ilaih? Mudhafun ilaih dia mestilah hu. Mesti pisahkan. Seterusnya qalamun, pen umum. Kita tambahkan dengan Zaidun. Zaidun ni nama orang, ismul alam, nama orang. Jadi kita nak cakap pen tu milik Zaid. Kita akan jadikan dia idhafah. Jadi qalamu Zaidin. Qalamu Zaidin. Pen Zaid. Pen itu milik Zaid. Itu idhafah. Simple mulahazah, catatan kaki kat sini. Dia kata apa? Tuhzafu alif lam wa tanwin wa nun tasniyah wal jama' fil mudhaf. Dia kata buangkan alif lam dan tanwin dan nun musanna dan jama'. Sebelum ni kita ada belajar dalam tajuk musanna dan juga belajar tajuk jama' kan. Musanna kena tambah alif nun, jama' muzakkar salim kena tambah waw nun. Dia kata kat sini buangkan nun tasniyah, nun musanna yang alif nun tu, buangkan nun dia. Dan juga buangkan waw nun, buangkan jamak, nun jamak tu yang ada, bila mana dia duduk kat tempat mudhaf. Contohlah, mu'allimani al-lughah. Kita nak cakap dua orang guru bahasa. Kalau seorang guru bahasa, mu'allimul lughati. Kalau dua orang guru bahasa, mu'allimani al-lughah. Betul, biasanya kita akan cakap macam ni kan, sebab kita dah belajar dah. Kalau musanna kena tambah alif nun. Jadi kita kena buang disebabkan mu'allimani ni duduk dekat tempat mudhaf dan dia musanna, maka wajib kita buangkan nun, dia akan jadi mu'allima al-lughati. Mu'allima al-lughati. Ustazah nak awak terangkan ni, nanti awak tulis dekat papan putih. Papan putih kat depan tu. Seterusnya qad yakti aksar min mudhafun ilaih fi jumlati wahidah. Dia kata kadang-kadang datangnya lebih daripada satu mudhafun ilaih dalam sesuatu ayat. Contoh dia kata maksudnya ada yang mudhafun ilaih dia ada dua, ada yang ada tiga. Hazihi ghurfatun naumil muallim. Ini adalah bilik tidur guru. Hazihi ni isim isyarah, ghurfatun ni dia mudhaf, naumi disandarkan. Ghurfatu naumil muallim. Bilik tidur guru. Tadi bilik guru je kan. Ini bilik tidur guru. Dia ada tiga kalimah disandarkan. Jadi ghurfatu ni mudhaf, naumi ni di baris bawah wajib kerana apa? Dia mudhafun ilaih. Jadi bila mana dia ada dua, kita namakan dia mudhafun ilaih al-awwal, al-muallimi jadi mudhafun ilaih as-sani. Boleh? Kalau ada apa-apa kemusykilan dan tak faham, boleh jumpa ustazah sebelum pembentangan.